Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni kita akan menyambung lagi sirah. Kita masih lagi belum habis perbincangan tentang kaum Samud, kaum yang diutuskan kepada mereka itu Nabi Allah Saleh. Kita berhenti bulan lepas, tak ada, bulan sebelumnya kita berhenti pada bahagian yang mana mereka itu berbuat satu perancangan, satu plot untuk membunuh unta Nabi Allah Saleh. Sebab tu kita katakan, kita meyakini bahawasanya perancangan itu sentiasa ada. Sebab tu dalam Quran sebut banyak kali kan, mereka merancang, Allah Ta'ala merancang, wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik perancang. Perancangan ni boleh kata dia memang berlaku throughout the journey, sepanjang perjalanan kehidupan ini sentiasa akan ada hak dan akan ada batil. Kalau kita melihat dahulunya adanya Adam, adanya Iblis, adanya kaum seperti mana adanya Ibrahim, adanya Namrud, kan? Adanya Musa, adanya Fir'aun, adanya Rasulullah, adanya Abu Jahal. Begitulah sampai akhir zaman pun adanya Imam Mahdi, adanya Dajjal, adanya syurga, adanya neraka. Pertempuran di antara hak dan batil ini tidak akan berhenti, tak akan berhenti. Jadi kita meyakini bahawasanya sentiasa ada perancangan. Sebab tu kita baca dalam sirah kita ini, perancangan itu ada. Dan kalau perancangan yang dirancang di sebalik pengetahuan disebut sebagai konspirasi, itu yang dikata orang kata konspirasi itu ada. Sebab dalam Quran kita sebut, kita dok baca walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan redha kepada kita sampai, hatta mana ada sampai, maksudnya sampai, there is a process, ada proses sampai kita ikut depa. Maknanya kalimah sampai ataupun hatta tadi itu menunjukkan dia akan buat satu usaha untuk buat sampai kita ikut. Hadis Nabi kata la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in itu. Kita akan ikut sejengkai demi sejengkai, sehasta demi sehasta tu kan, ikut. Tapi yang menjadi polemik sekarang ni, masalah dia bila mana kita terbahagi kepada dua kelompok. Satu kelompoknya yang mengatakan sentiasa ada perancangan ini di depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Apa pun semua konspirasi. Ini pun masalah juga. Saya selalu ulang yang ni. Baru ni di TV Hijrah pun saya sebut benda yang sama. Selalu sebut ada golongan yang macam ni. Okay. Satu golongan lagi adalah golongan yang menolak tu. Kita tak ada apa, dunia ni berjalan macam biasa, mana ada plot, mana ada konspirasi dan sebagainya. Kalau boleh kita nak duduk jalan yang tengah. Sebab konspirasi itu ada. Kita baca dalam Quran, kita dengar, kita baca dalam hadis bagaimana perancangan Bani Nadir ketika itu, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi ke perkampungan Bani Nadir, nak pergi jumpa dengan ketua dia Huyai bin Al-Akhtab, yang juga bapa kepada Safiyah tu kan, yang nikah dengan Nabi tu. Masa tu orang Yahudi dah plan satu plot nak tempatkan Nabi di satu bahagian. Dan Nabi duduk diri tepi tu, dia nak lempah batu daripada atas, ya. Amr bin Jahsh itu anak Yahudi yang nak lepas tu. Tapi ada Yahudi yang baik, Salam bin Mishkam nama dia kan, dia kata jangan buat macam tu. Tapi akhirnya dia plan nak lepaskan batu tu, nak bagi hempap atas Rasulullah, nak menyebabkan kematian Nabi. Tapi Allah Ta'ala beritahu Nabi isyarat, maka Nabi beredar. Maksudnya perancangan di sebalik pengetahuan itu ada. Perancangan perang Ahzab berlaku. Dan dalam kehidupan kita atas dunia moden ini pun banyak perancangan plot-plot berlaku. Nak kata tak ada pun suka. Saya suka nak kongsi, tak boleh, nak cadang.
satu cerita yang tuan-tuan boleh balik kaji tentang satu orang lelaki Indonesia, Munir nama dia kan, yang dia mati atas flight. Satu kisah tragedi yang cukup menarik yang dibincangkan tuan-tuan. Tuan-tuan kaji tuan-tuan di internet. Munir mati dibunuh ke Munir Indonesia kan, memang ada. Dia berbincang bagaimana proses kematian itu macam tak make sense, dia mati sakit jantung tak flat macam tu saja, macam ada perancangan. Sajalah nak cadangkan bahan-bahan bacaan kan. Menarik. Okay, banyaklah 3-4 cerita lagi, cerita pembunuhan Abraham Lincoln lepas semua tu. Tapi tak apalah tu melibatkan depa. Tapi ada. Tapi problem dia bila orang menganggap semua benda itu jadi perancangan musuh sampai tahap kita jadi paranoid dan jadi paranoid, maka tu yang duk berlaku sekarang ni. Yang kata flat earth lah, yang kata anti-vax lah, yang kata macam-macam tu yang kita takut tu. Bagi saya lah secara peribadi, sekadar kita tak setuju untuk benda tu, tetapi kita masih lagi berhujah atas nama akademik dan ilmiah. Di sudut konten bahan ke, di sudut sebagainya lah, sama-sama orang berilmiah ni okey lah. Tapi tak perlu kita melabel ini Dr. Freemason, ini mufti Yahudi, yang tu yang kita tak apa seronok. Kita tak bawa wacana yang baik dalam masyarakat kita, itu yang kita sedih, no? Lebih pada tu kalau ilmiah, kita buka ruang kan, kita meraihkan ilmu. Baik, baru kita nak sambung. Baik. So kita nak mula dengan Al-Quran. Imam Ibn Katsir bawa kat sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nabbihum annal ma qismatun bainahum kullu syirbin muhtadar. Dan beritakanlah kepada mereka bahawa sesungguhnya air itu terbahagi antara mereka dengan unta betina itu, iaitu tiap-tiap giliran minum pada hadirin. Ni kita dah cerita dah sebelum ni. Baik, ni yang kita nak sambung, yang kata depa bincang tu, nak tengok siapa yang berani nak bunuh tu kan, kita berhenti setakat tu. Baik, orang yang ditugaskan untuk membunuh unta itu ialah salah seorang pemimpin mereka, iaitu Qidar bin Salif bin Jundak. Kita dah sebut nama ni sebelum ni. Dia adalah seorang yang berkulit coklat tua dan bertubuh pendek. Sekejap lagi saya nak pergi cerita yang perempuan dua orang kaya tu. Okay, ini kita sebut lagi. Ada yang mengatakan bahawasanya dia ialah anak haram hasil penzinaan di tempat tidur Salif. Dia ialah anak lelaki seorang yang bernama Shiban. Dia melakukan tugas membunuh unta itu atas kesepakatan dari mereka. Oleh sebab itu penanggungjawab pembunuh unta itu ialah mereka semua. How many of them? 9 orang. Ya. Quran sebut 9. Memang Quran sebut 9. Jadi sepakat kita 9. Tetapi subahat tu semua lah, tapi yang buat raja tu 9 orang. Ibnu Jarir dan para ulama ahli tafsir menyebutkan bahawa pada masa itu ada 2 orang wanita. Ni yang saya nak masuk wanita ni. Baik, ada 2 orang wanita. Yang pertama namanya Syaduq binti Al-Mihya. Syaduq binti Al-Mihya ibnu Zuhair bin Al-Mukhtar. Nama dia tu. Awak nama Arab lah. Yang kita dah bincang sebelum ni, Nabi yang Arab, Nabi Hud dengan kaum dia, Nabi Saleh dengan kaum dia, Nabi Syuaib dengan kaum dia, dan Rasulullah SAW sendiri. Yang Arab 4. Orang kata pasal apa Nabi Ismail tak Arab? Kan Rasulullah SAW main pada Nabi Ismail kan? Baik. Satunya jawapan dia adalah kita bersanad kepada hadis Abu Zar Al-Ghifari tanya Nabi, Rasulullah berapa orang Nabi yang Arab? Nabi kita 4 orang. Hud, Saleh, Syuaib dan Nabi mu ini. So satu kita ikat dengan yang tu. So bila Nabi sebut macam tu, kita jelas lah. Yang kedua, sebab Nabi Ismail ni, kalau kita Bani Israel, dia start daripada bawah, start daripada Nabi Yaqub kan, dan ke bawah lah. Nabi Ismail atas lagi. Tetapi Nabi Ismail macam mana yang kata Rasulullah Arab mai ikut jalur dia menikah dengan orang perempuan Arab. Nabi Ismail menikah dengan perempuan dalam kalangan Bani Jurhum. Bani Jurhum tu Bani Arab yang sampai, the first Bani who arrives, Bani yang pertama yang sampai selepas kita jumpa yang Zamzam tu. Sebab dia duduk lalu kot Mekah tu, tak nampak apa, kawasan kering kontang, orang tak mau. Tiba-tiba nampak burung duk keliling, bermaksud ada jumpa mata ayam. Dia jumpa masa tu Siti Hajar duduk dengan Ismail, dengan Nabi Ismail, maka dia minta izin, boleh tak kami nak buka penempatan di sini? Siapa mereka tu? Bani Jurhum, the first Bani yang kat situ. Bani yang baik. Yang bonda kita Siti Hajar kata boleh duduk di sini, tetapi telaga ni aku punya. Yang orientalis kata apalah, bini Nabi kata lagu tu macam tamak. Bukan tamak. Dengan kata-kata Siti Hajar itu, sampai hari ini kerajaan Saudi tak boleh claim Zamzam tu mereka punya. Tak ada mana-mana company boleh jual Zamzam itu, kerana itu ibu orang Islam punya.
So hak kita bersama. Kalau orang cuba jual mungkin perkhidmatan servis tu okey lah, tapi orang cuba claim Saudi tak boleh kata this is a product of Saudi, tak boleh. Tak boleh. Saya pernah dengar ceramah Ustaz Samsuri dulu, zaman keset orang tua saya beli, kata pernah Raja Saudi cuba nak pam, kata tuan-tuan bisa dengar lah, saya dengar kau keset dulu, cuba nak pam yang Zam-Zam tu naik pergi ke istana. Kan dia ada istana di Masjidil Haram, ada istana dia juga kan, istana apa panggil apa, istana hinggap macam tu no? Tapi tak berjaya naik. Kalau nak you kena main turun. Tak tahulah, saya dengar ceramah tu zaman keset, tapi Ustaz Samsuri lama dah zaman dulu ni. Tapi betul lah cerita menariknya yang Zam-Zam ni, tuan-tuan baca lah dia punya cerita sains dia, kehebatan ni memang dahsyat lah. Zam-Zam kalau orang terjun dalam sumur dia tak lebih ada buku lali sikitnya, daripada tapak kaki sampai ke atas buku lali sikitnya sumur dia tu. Ayat setakat tu ya. Tapi bila ada pam ni dia duduk sentiasa pam duk keluar lah. Sebab apa orang kata kenapa dia tak keluar melimpah? Dia keluar melimpah habis dunia. Habis dunia, lepas tu dia sentiasa ever ready setakat tu ya. Kalau Tuhan biar dia berjalan habis tenggelam dunia, mana pernah kering tuan. Baik. Maka Arab jadi Arab Saduq binti Al-Mihya ibnu Zuhair bin Al-Mukhtar. Arab ni tuan-tuan, mereka tenggelam dalam sejarah. Arab ni dia tenggelam dalam sejarah lama. Kalau kita bincang di sudut sejarahnya tuan-tuan, telah berapa lama dua tamadun ini meninggalkan Arab, iaitu tamadun Rom dan tamadun Parsi. Rom telah mengawal dunia, Eropah kan, di sebelah barat, di sebelah timur pula dikongkok oleh Parsi. Kedua-dua buah tamadun yang cukup besar ini, yang menariknya, kedua-dua tamadun besar ini tak terimpi pun, saya tak berani nak kata depa tak mau ke, maaf cakaplah bahasa kasar, tak kelapak ke, ataupun Tuhan lindungi daripada depa tu nak menoleh kepada Arab ni. Adalah sebahagian Arab Syria, Mesir itu, tapi yang kata Arab Jazirah ni depa tak mau pun, tak mau ataupun tak tahulah, nak kata tak berani. Tapi kalau kita baca dalam sejarah, empayar ini tak duduk dalam, tak mau orang senama tak maulah. Tapi sebahagiannya adalah Syria dan sebagainya, tapi itu pengaruh Rom, pengaruh Parsi macam di Mesir, di Iran. Tapi yang kata Mekah, Madinah, Jazirah semua ni depa tak mau ke, ataupun masa tu orang jahiliah terlalu teruk sampai depa tak kelapak pi ke, tak tahu. Sebab apa? Dalam sejarah merekodkan, kalau kita pergi kepada tahun Masihi, Rasulullah SAW diutuskan dalam tahun 609 Masihi. Tahun ke-6 kerasulan, 609 tambah 6, 615 Masihi, berlaku the war between Parsi dengan Rom, yang disebutkan perang itu dalam Quran. Holy Battle Rom tu disebutkan dalam Quran. Ibnu Abbas meriwayatkan hadis dalam Sunan Tirmizi juzuk kelima, ada bab khusus abwab tafsir Al-Quran, bab tafsir ayat-ayat Quran dalam penafsiran surah Ar-Rum. Imam Tirmizi bawa riwayat daripada Ibnu Abbas yang cerita ni, masa berlaku perang antara Rom dengan Parsi tu, orang musyrikin Mekah, masa tu Nabi di Mekah sebab tahun ke-6 kan Nabi duduk di Mekah 13 tahun. So tahun ke-6 orang masa tu dengar cerita viral, Rom dan Parsi, kedua-dua great empire yang tak pernah bergaduh sebelum ni, akhirnya berkembang dan mereka bakal bertemu di Syria. So pertempuran yang menjadi sangat epik, yang dua buah tamadun besar dunia akan bertemu. So orang musyrikin Mekah masa tu, mereka sangat duk suara agar Parsi menang. Kata Ibnu Abbas, ini adalah kerana orang musyrikin Mekah menginginkan, al-musyriku yuhibbuna Farsi, orang musyrikin Mekah mencintai agar Farsi antazhara 'alal Rum, memenangi atas Rom, li'annahum min ashabil awthan. Setengah riwayat sebut kerana mereka itu adalah penyembah berhala juga. So orang jahiliah Mekah ni sembah berhala, orang Parsi sembah berhala lah, dan sebahagiannya Majus, sembah api, tapi pokoknya sembah something yang nampak berhala api, ausan lah dalam bahasa Arab ni. So ada kesamaan kat situ. So menyebabkan orang musyrikin Mekah sokong Parsi. Orang Islam, meskipun Rom itu bukan Islam, mereka itu Nasara, tetapi orang Islam di Mekah, kata Ibnu Abbas, menyokong Rom.
Maksud zaman tu dah ada dah tuan-tuan. Barcelona Real Madrid, kita Islam tak nak kena-mengena ni, duk sokong ni. Makin tengah malam tengok lagu tu kan. Ya. Maka Islam ketika tu sokong Rome agar menang. Bahkan tuan-tuan sampai tahap betting. Ya, memang berlaku betting. Tapi kalau 615 Masih itu kalah. Tu Quran turun ayat ghulibatir Rum tu. Rum telah dikalahkan. Tetapi Allah Ta'ala sambung ayat seterusnya kata apa? Dalam tempoh 3 sampai 9 tahun Rom akan menang. Min bid'is sinin. Bid'in between 3 to 9. Bid'in bahasa Arab. So antara skala 3 sampai 9 tahun Islam akan menang. Islam akan menang. Rom akan menang. Ayat Quran turun. Bila Nabi baca ayat tu, Abu Bakar dengar, Abu Bakar pergi jumpa orang musyrik Mekah, kata, nanti saya akan apa? Rom akan menang balik. Nampak? Seronok ni bukan seronok Islam menang, seronok Rom menang. Sebab kalimatun sawa bainana wa bainakum. Ada kalimat yang sama at least, walaupun kita punya penyembahan tak sama, tetapi ada there is titik persamaan. Sebab tu yang NGO Islam pakai baju Jesus apa? We love Jesus, bukan kita mengiktiraf Jesus dalam arti kata depa tu, tapi nak pi titik persamaan, nak trigger depa punya awak pun kenal Jesus juga ke? Nak cari titik persamaan tu Quran aja. Kan? Kata kepada ahli kitab, ta'ala ila kalimatin sawa, kan, mai kepada perbincangan titik persamaan. Ada ruang sebab orang Islam semua Allah, orang Nasrani at least kenal lah, walaupun depa faham macam lain tapi kenal lagu mana kita kenal. So berlaku macam tu zaman tu. Nak abang kata dari jauh ni, nak abang kata masa tu Arab ni kau tak sentuh pun, seolah-olah macam tak pandang. Tapi akhirnya dalam tahun Rasulullah 10 12 dalam tahun 13 Hijrah, dalam tahun 13 Hijrah zaman Sayyidina Umar, Parsi pun jatuh bawah Islam, Rom pun jatuh bawah Islam simultaneously, serentak. Kedua-dua great empire itu jatuh bawah negara Arab, empire Arab yang mereka tak pernah peduli pun sebelum ni, serentak. Sebuah kerajaan kecil yang tidak dipandang sebelumnya oleh dua buah empire yang sangat besar itu, akhirnya pada tahun 11 Hijrah, hanya beberapa tahun lepas tu saja, kerajaan ini Sayyidina Umar hantar pi pecah dua tim, satu pilawan dengan Rom, satu pilawan dengan Parsi. Bahkan kalau kita baca dalam Ibnu Katsir juga, Bidayah wa Nihayah, siri kitab ni juga, Ibnu Katsir cerita Khalid Al-Walid, Sa'd dipanggil ke sini. Sa'd dipanggil ke sini, dia macam super cop lah. Khidmat dia diperlukan. Sa'd dia pergi bantu di pertempuran dengan Rom. Sa'd lagi bila dengan Parsi dah masalah teruk, tak ada nak cover, dia turun juga pergi kat Parsi pula. Itulah Khalid Al-Walid yang kepakaran perang dan sangat penting. Sangat penting. Ada ramai tokoh-tokoh lagi lah, semisal Qaq bin Amr, dan ada 3-4 tokoh lagi yang berjuang sehabis daya mereka, yang akhirnya kedua-dua empire itu Islam. Sampai hari inilah Iran Islam dan Mesir dan sebagainya Islam. Rom, saya duk rasa lah tuan-tuan, kalau dunia ni panjang lagi umur dia, salah satu negara Eropah akan Islam. Kalau dunia ni umur dia panjang lagi lah. Kita nampak perkembangan itu, kita nampak perkembangan itu. Hatta Amerika Syarikat sendiri pun ramai yang mula mendekati Islam. Sebab tu kita kata mereka merancang, Tuhan merancang. Tuhan sebut kan, perancangan Allah lebih baik. Kita risau Islam berkembang di barat, tetapi bukan di timur pula tenggelam. Sebab tu saya jumpa dengan satu orang pengkaji kiamat ni, dia kata saya tak faham hadis kiamat matahari naik daripada barat itu sebagai matahari, dia kata. Saya faham sebagai matahari itu adalah cahaya, sebagai Islam, sebagai nur. So bila matahari naik pada barat, bermaksud Islam telah naik pada barat, dia kata. Itu pandangan dia lah. Bila kita tengok dalam syarah, memang matahari betul ya lah. Tapi kita tak menolak pandangan dia itu, kan? Tak menolak pandangan dia itu. Kemungkinan lah. Pasal Islam akan terbukti tuan-tuan. Islam akan dimenangkan. Tuan-tuan tengok Hindustan, hero kena teruk macam mana pun lah kali menang. Bukan saya kata hero tu Islam, tapi nak abang kata kebaikan akan menang. Yang tu ya. Kebaikan, hak dan batil tak akan menang sampai bila-bila. Baik. Sambung lah, sambung terus lah. Saduq binti Al-Mihya ibnu Zuhair Al-Mukhtar, seorang perempuan yang mempunyai kedudukan terhormat, kaya dan cantik. Sebelumnya dia pernah dinikahi oleh seorang Islam dari kalangan kaum Samud. Kemudian dia menceraikan lelaki itu. Tu tradisi depa dulu tu, perempuan cerai lelaki. Tak silap saya, Kristian sekarang pun begitu kan, perempuan cerai lelaki kan.
Sefaham saya lah, sebacaan saya. Kalau saya silap maafkan saya. Tapi saya rasa sebacaan saya sekarang pun di barat, yang cerai tu kuasa cerai di tengah perempuan. Ya. Islam bisa perempuan bukan ada kuasa. Islam pun memberi kuasa kepada perempuan juga. Ya. Bukan tak ada cara, ada apa, fasah, ada khuluk, banyak lagi ruang untuk perempuan, bukan tak ada. No? Banyak. Orang kata perempuan dapat retah sikit lah ustaz, 1/2 lelaki dapat semua. Yang dapat semua tu lelaki dia juga. Lagu tu lah. Baik. Maka bila berlaku suami dia masuk Islam, diceraikan suami dia. Ya, okey, baik. Saduq ni maksudnya dia ni dah berusia sikit dah perempuan ni. Nama dia apa? Saduq. Sin. Saduq. Saduq ni kalau perawi hadis ni, saduq ni kira level tengah-tengah lah. Dia tak siqah sangat, tak teruk sangat, dia saduq. Baik. Tapi dia saduq ni dia ada pasangan dia. Saduq apa? Saduq mubham ke saduq apa? Baik. Kemudian Saduq memanggil seseorang yang bernama Al-Hubab. Dia menawarkan diri, jika dia berjaya membunuh unta betina itu, maka dia mahu menikah dengannya. Tetapi Al-Hubab menolak tawaran tersebut. Ya, maknanya sebelum dia pelantik Qidar bin Salif ni, Saduq ni dia buat satu usaha nak pergi cari siapa sanggup bunuh unta Nabi Soleh tu. Siapa pun tak berani masa ni. Maka dia pergi cari satu orang warrior nama Al-Hubab. Kata, Hubab, kalau hang boleh bunuh unta Soleh, aku menikah dengan hang, aku bayar elang lagi kat atas. Kaya, perempuan kaya ni. Hubab tak mau. Ya. Lalu dia memanggil anak bapa saudaranya, sepupu dia lah, ya, yang bernama Masda' bin Mahraj bin Al-Mahya bin, dan Masda' menerima tawaran itu, dan Masda' terima. Mana salah seorang lelaki yang lain tadi kita dah sebut dah, Qidar bin Salif. Seorang lagi nama nama ni Masda'. Ya, Masda' terima ni sebab apa? Sebab tawaran sepupu dia ni, Saduq ni. Hang join geng nak bunuh unta ni, nikah aku menikah dengan hang, aku sara hidup hang. Baik. Maknanya ada perempuan di sebalik itu. Tuan-tuan kalau tuan-tuan memang ada kot estro di rumah. Ada siri Despot Housewives, Astro History 555 tu. Dia cerita tentang perempuan-perempuan dalam negara-negara negara-negara yang korup ni. Ya, antara siri yang saya tengok tu, dia cerita pasal Laila bin Ali. Dia cerita pasal apa nama ni, Imelda Marcos. Banyak first lady yang korup lah. Maknanya depa ada di sebalik kekoruptan suami mereka itu, mereka sangat berpengaruh. No? Saya tengok sejarah Laila bin Ali tu, rupanya dia keluarga miskin. Bila dia dapat peluang, suami dia kan, Laila bin Ali ni Tunisia kan, suami dia dah jadi presiden, maka dia kontrol segala-galanya. Semua kontrak-kontrak semua ni bagi dekat keluarga dia. Ya? Indonesia ada Ibu Tin kan. Rakyat Indonesia menggelar dia Ibu 10%. Baik. Saya sambung. Maknanya ada wanita ada sebalik itu. Kalau kita baca dalam Sahih Muslim juga, sabar itu lagi. Wanita yang kedua bernama Unaizah binti Ghunaim, perempuan lagi. Unaizah binti Ghunaim bin Majlas, yang juga dikenali dengan panggilan Ummu Usman. Dia ialah seorang wanita kafir yang tua, yang mempunyai beberapa orang puteri yang cantik, serta mempunyai harta yang banyak. Suaminya bernama Zu'ab bin Umar, adalah salah seorang daripada pemimpin kaum Samud. Okay. Perempuan yang pertama nama Saduq, yang kedua nama Unaizah. Saduq tu dia menikah, dia bagi tawaran siapa boleh bunuh, dia nak menikah, dia menikah dengan sepupu dia. Yang Unaizah ni lagi syok, dia tua, dia kaya. Dia ada 3 orang anak dara perempuan. Sehari kita akan tengok apa dia buat dengan anak dara dia ni. No? Anak dara Khasidah, Hamidah ni lah, tak sebut nama, saya tak tahu. Tapi 3 orang anak dara yang cantik. Bekas saya kata dalam ni sebut cantik. Baik. Unaizah menawarkan kepada Qidar bin Salif, ketua daripada tadi tu, akan ku berikan anak-anak gadisku kepadamu. Ambillah siapa saja yang kamu suka, jika kamu benar-benar membunuh unta betina milik Soleh. Dia kata kepada Qidar, anak dara aku ramai segak-segak ni, kalau hang bunuh, pilih anak yang mana. Baik. Itu perempuan juga ada peranan, di sudut kebaikan dan di sudut keburukan lah. Itu biasa, laki pun sama lah. Cuma yang menarik tentang wanita ni orang tak target sangat. Kalau kita baca yang saya bagi tadi tu, kalau kita baca Sahih Muslim, kisah sebelum Fathu Makkah, qabla Fathu Makkah, yang mana Hatib bin Abi Balta'ah tu, sahabat Nabi yang juga seorang mujahidin Badar.
yang dia hantar surat kepada pasukan ataupun kepada pimpinan di Mekah, pimpinan musyrikin Mekah. Yang mana surat tu sampai kepada Abu Sufyan jugalah. Ada orang tak setuju dia kata bukan Abu Sufyan, kepada pemimpin Mekah. Yalah, salah seorang pemimpin Mekah macam tu Abu Sufyan. Nah, surat tu min Hatib bin Abi Balta'ah kepada kepimpinan di Mekah, iaitu menceritakan strategi Nabi. Nabi nak masuk Mekah nanti, Fathu Mekah nak masuk ke mana, bila, berapa orang, kekuatan semua ni, Hatib cerita. Nabi dapat isyarat. Nabi hantar Sayyidina Ali pi, orang kata apa, pi potong, bahasa dia apa dah, pi intercept kan. Nabi beritahu dah yang bawa surat ini apa nama, Baridah ni postman perempuan pi cari. Nah, Sayyidina Ali pi intercept, minta surat tu. Siapa tak expect, selalunya kerja-kerja ni lelaki buat. Kalau lelaki buat mungkin orang suspicious, kan? Tapi bila cerdiknya ni bagi kat perempuan, sampai Sayyidina Ali kata kalau hang tak bagi kami londeh semua, baru dia bagi. Ada surat tu tuan-tuan. Dia bawa pulang jumpa Rasulullah panggil Hatib. Umar marah dia, Nabi kita tak apalah Hatib, cerita dulu masalah hang. Hatib cerita saya tak ada niat nak mengalahkan Islam. Saya tahu Islam akan menang. Saya cuma nak jaga family saya di Mekah sebab family saya been threatened, telah diugut di Mekah. Maka Nabi maafkan dia. Dan Nabi kata Allah Ta'ala maafkan dia sebab dia ni seorang mujahidin Badar yang dosa diampun dulu dan akan datang. Umar dah marah dah, tapi Hatib betul. Dia kata saya niat saya bukan nak sakiti Rasulullah. Saya nak selamatkan family saya. Dan Nabi dengar. Itu maksudnya ruang, itu Nabi dia buka ruang untuk penjelasan. Kita ni kadang-kadang kita tanya, pasal apa hang buat lagu tu? Dia jawab. Menjawab. Tadi kita yang tanya, dia jawab kita marah. Kan? Tapi Nabi tidak. Hatib cerita. Maka Hatib cerita. Okeylah, selamatlah Hatib. Tapi nak beritahu wanita. Nah, security airport itu pun dalam Discovery Channel juga suka tengok. Cerita pasal keldai-keldai dadah kan. Banyak dipergunakan para wanita pasal dia tak expect. Ya, dia tak expect. Baik. Itu bukannya semuanya teruk, teruk atau tak teruk bukan kerana jantina, bukan kerana bangsa, kerana orang tu sendiri. Ya, baik. Unaizah okey baik. Okey. Maka kedua-dua pemuda tersebut, tadi apa? Masdaq yang kahwin dengan Sodok tu dengan Qidar yang nak menikah dengan anak Unaizah tu. Mula menyusun rancangan pembunuhan dan melaksanakan tugasnya yang dibantu oleh 7 orang yang lain dari kalangan kaum Samud sehingga mereka itu seramai 9 orang. Ya? Baik. Surah An-Naml, surah ayat 48 sebut, dan adalah di kota itu 9 orang lelaki yang membuat kerosakan di bumi dan mereka tidak melakukan kebaikan. Betul saya kata Quran sebut by number 9, by exact bilangan. So kita kena jelas 9. Kita tak boleh kata 10. Walaupun kadar perbezaan angka, tapi tak boleh sebab ada ayat Quran. No? Baik. Macam Nabi Nuh lah kan, 950 tahun kan. Sebab Quran sebut by word, by angka. Baik. Untuk memudahkan rancangan pembunuhan itu, mereka menyusun strategi persengkongkolan dengan kabilah-kabilah yang lain. Ya? Dan mendapat tindak balas dari mereka. Yang ni sebenarnya tuan-tuan, kalau kita buka dalam tafsir Tabari sebut Iblis mai. Yang lain tak sebut. Iblis mai menceritakan pelancangan untuk ambil lagi 7 orang tu di setiap kafilah. Dalam ni saya tak jumpa. Ada ni. Mungkin kita akan jumpa nanti kot. Tak apa. Kalau kita jumpa kita akan baca. Tapi saya jumpa ada bacaan tu dalam tafsir Tabari. Iblis mai. Kita 7 orang tu yang daripada kafilah yang berlainan. Same strategis. Same strategi yang dibuat masa nak bunuh Rasulullah SAW tu kan. Iblis yang sama lah. Baik, biasalah Iblis ni ada ruang dia akan main. Nanti kita akan cerita pasal Nabi Ibrahim lepas ni ke Saleh, betul? Saleh, Ibrahim kan. Kita akan cerita Nabi Ibrahim. Lepas tu kita akan masuk kisah Namrud. Ada kisah Iblis main dekat Namrud. Ada kisah, ada riwayat dia. Saya ready semua ni ke depan insya-Allah. Baik. Maka diperpakat. Okay. Maka mereka berangkat dan mengintai unta betina milik soleh itu. Sementara Qidar dan Masdaq bersembunyi di sebelah bongkah batu yang menjadi laluan unta tersebut. Baik. Ketika unta itu berjalan melalui tempat yang berada di bawah penjagaan Masdaq, maka dia terus melemparkan anak panah ke arah unta tersebut hingga tepat mengenai tulang betisnya. Siapa yang lempar buah mola ni? Masdaq yang kata nak menikah dengan Sodok.
Depa plan satu plot bagi unta tu lalu ke satu kawasan lembah yang kiri kanan depa duk standby dah. Bila unta tu lalu bawah Mazdak tu lepas anak panah tepat kena betih unta tersebut. Ya. Kemudian Unaizah binti Ghanam keluar dan memerintahkan anak gadisnya yang cantik untuk memperlihatkan diri kepada Khidr dan kumpulannya. Baik, cerita dia macam ni. Ya, kita buka dalam tafsir. Bila Mazdak panah betih unta tu, dia jadi terkejut. Pasal apa terkejut? Pasal naqatallah, unta Allah ni, bukannya unta biasa-biasa ni, unta keluar daripada bukit. Dia jadi macam, aku buat apa ni? Dia jadi begitu, dia terpingang Ustaz. Bila Mazdak panah kena betih unta tak mati lagi, Mazdak pun terpingang, Khidr bin Salih pun terpingang. Jadi macam, betul ke tindakan kita ni? Sebab we ourselves, kita sendiri yang tengok keajaiban, miracle of the unta tu yang keluar daripada batu tu. Tiba-tiba kita sendiri bunuh dia. Betul ke tindakan kita ni? Dia pun jadi takut. Takut tuan-tuan, takut. Sampai hari ni tuan-tuan, jangan risau, musuh Islam takut pada Islam. Betul yang Amerika ada jet 2, ada kapal terbang 2, ada helikopter 2, ada kereta The Beast, Cadillac One ada 2 biji, nama Cadillac One. Marine One ada 2 biji, Air Force One ada 2 biji, semua ada 2 biji, identical. Mereka connect random pasal takut. Mereka memang takut. Sentiasa takut mereka kepada Islam. Tuhan campurkan dalam hati mereka rasa takut. Tuan-tuan, takut jangan main tu. Kita kadang jaga tengah malam, iman tengah kuat, berani okey. Bila terjaga, tadi pun lepas tengok Astro Citra rumah hantu, Allah, dia takut tu. Kadang-kadang bunyi cicak bola lari tu. Betul tak? Bila kita ada rasa takut tu, jangan buat. Sebab tu orang yang boleh jalan atas alang tinggi-tinggi ni, dia tidak rasa gayat. Dia steady. Kita kalau ada rasa gayat, walaupun alang tu besar, tapi kita takut nak berjalan. Meskipun alang tu kalau kita tok atas lantai, kita boleh jalan tak itu. Tapi bila tok tempat tinggi, dia main rasa gayat tu. Takut ni berlaku ni. Maka tercengang dua orang hero tadi ni. Kena hero jahat lah, Khidr dengan Mazdak. Masa ni Unaizah tengok, mana Haji? Mana boleh jadi? Unta tu tak mati lagi, baru duk teriak betih kena panah. Maka Unaizah panggil lah Hamidah, Qasidah, Jalandah, 3 orang ni keluar pergi menari depan Khidr. Bukan saya kata ni sebut, keluar memperagakan diri, menari lah lagu tu kot, pergi tunjukkan diri rupa cantik, nak bagi Khidr tu naik semangat balik. Maknanya the uses of woman, penggunaan perempuan untuk menaikkan sesuatu semangat, melariskan sesuatu produk berlaku sejak zaman ni lagi. Nampak itu maknanya naikkan semangat. Dia pergi guna perempuan. Dia tak pergi suruh lelaki dia pergi menari tu. Dia suruh anak dara dah. Dan dia sendiri pun tak menari. Dia dia tahu dah tua dah. Anak dara ada 3 orang ni pergi menari depan Khidr ni, bagi dia semangat sikit pasal Khidr nampak tercengang. Maka keluarlah 3 anak dara Unaizah binti Ghanam itu, dan memperlihatkan diri mereka kepada Khidr dan kumpulannya. Maka Khidr menjadi tambah bersemangat dan terus menghujamkan pedang dengan kuat ke arah unta tersebut sehingga urat kaki unta itu terputus lalu tersungkur ke tanah. Dia tengok perempuan mai dia tayang babi korang, jadi semangat lah kita pun. Terus dia tunjuk hero. Orang tahu dia tunjuk hero kan. Dia pergi kejam pedang masuk dalam kaki sampai putus urat kaki. Setelah itu Khidr berteriak dengan kuat memperingatkan anak unta itu, lalu menusuk leher unta tersebut dengan menyembelihnya. Sementara anak unta tersebut lari ke puncak gunung dan berdoa sebanyak 3 kali. Lagi kita ni kita nak cerita pasal anak ni pula. Yang dia bunuh ni anak mak. Kan unta tu betina ada anak seorang. Dia bunuh ni mak. Pendapat tentang apa jadi ke anak unta tu ada 2 pendapat. Kita baca. Abdul Razak meriwayatkan dari Muammar. Abdul Razak ni Abdul Razak As-San'ani. Ada apa nama ni? Musannaf Abdul Razak. Tok guru besar hadis. Meriwayatkan daripada Muammar dari seseorang yang tu yang jadi mubaham ni, seseorang ni tak tahu siapa, yang mendengar dari Hasan Al-Basri bahawa anak unta itu mengatakan, Hasan Al-Basri mengatakan bahawa, maknanya Hasan Basri ni sahabat tabi'in, dia bukan sahabat, dia dari Basrah. Jadi hadis ni dia bukan hadis marfu' pada Nabi, dia bukan mauquf kepada sahabat, dia maqtu'. Istilah dia maqtu', bahasa dia berhenti setakat tabi'in. Baik. Jadi bukan hadis sanad dari Nabi lah, dia cara tabi'in yang cerita.
Tabi'in cerita siapa tabi'in tu? Hasan Al-Basri, tokoh yang hebat, cerita kat seseorang habaq kat Muammar habaq kepada Abdul Razak riwayatkan dalam kitab dia. Jadi dia jadi masalah sikit di sudut di sudut periwayatan ini ada masalah sikit, jadi dhaif lah. Tetapi dia sirah, dia bukan hukum hakam, dia bukan fiqh. Kalau fiqh dia tak boleh pakai hujah, tak boleh lah. Kalau hujah fiqh hukum hakam halal haram tak boleh, tapi dia sirah dia tak ada masalah. Baik. Jadi apa cerita dia? Anak unta tu lari dan mengatakan, "Ya Tuhanku, di manakah ibuku?" Anak unta tu kata lagu tu, teriak. Tu yang jadi masalah sikit cerita ni dah. Tapi kalau berlaku tak mustahil kan. Maka anak unta tu sebut, "Ya Tuhanku, mana ibuku?" Selanjutnya ia masuk ke dalam batu lalu menghilang. Tu satu pendapat kata dia menghilang. Dia cari mana mak dia, tak ada. Maka dia naik ke bukit sambil duk mendengung, berletiang, bercakap, "Ya Allah, mana mak dia, mana mak dia?" Maka tak ada, dia kembali masuk ke dalam batu tu. Okey. Baik. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan bahawa mereka terus memburu anak unta itu juga. Tu cerita dua pendapat. Satu kata anak unta tu hilang masuk dalam batu tu balik. Satu pendapat kata ada, anak unta tu pun mereka hambat dan mereka bunuh. Baik, firman Allah Ta'ala, "Fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar fakaifa kana 'adzabi wa nudhur." Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya. Alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Baik. Dan firman Allah, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasulullah yakni Saleh berkata kepada mereka, "Biarkanlah unta betina Allah dan minumannya." Lalu mereka mendustainya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah, dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Baik, Imam Ahmad berkata, Abdullah bin Numair memberitahu kami dari Hisham, memberitahu kami dari ayahnya, dari Abdullah bin Zum'ah. Dia berkata Rasulullah SAW pernah berkhutbah, lalu baginda menyebutkan seekor unta, kemudian menyebutkan orang yang menyembelihnya. Setelah itu baginda berfirman, firman Allah Ta'ala bermaksud firman tadi, kemudian baca hadis tu, yang ayat Quran tadi tu. Baik, Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkannya dari hadis ini daripada Hisham. Hadis yang tadi ni, nama dua orang pembunuh ni Nabi sebut dalam hadis. Menjelaskan dalam Quran, cerita tu betul, memang betul dalam Quran, dan Nabi kuatkan lagi dengan nama dia. Disebut dengan nama. Baik. Muhammad bin Ishaq berkata, Yazid bin Muhammad bin Kaisam memberitahuku dari Muhammad bin Ka'ab, dari Muhammad bin Kaisam bin Yazid, dari Ammar bin Yasir. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ali, "Mahukah engkau aku beritahu tentang orang yang paling celaka?" Nabi tanya Sayyidina Ali, "Nak tahu tak siapa paling celaka?" Sayyidina Ali kata, "Nak, saya mahu." Lalu baginda meneruskan sabdanya, ada dua orang, seorang dari kedua-duanya berwarna agak merah dari kaum Samud yang menyembelih unta Nabi Soleh. Ini hadis Ibnu Abi Hatim. Dua orang tu juga, cuma tak sebut nama yang Ibn Abi Hatim ni. Tapi Tayyib Ahmad sebut nama. Paling celaka. Sebab apa sampai tahap paling celaka ni? Padahal berlaku zaman Nabi Soleh tu. Ada lagi Fir'aun, ada lagi Namrud, ada lagi ramai kan. Allah Ta'ala alam. Tapi pasal mereka ni dah dipertunjukkan mukjizat depan-depan, mereka pergi gamuk bunuh pula. Celaka pasal nasib mereka. Celaka ni memberi maksud celaka di akhirat dan celaka di dunia. Dan mereka tidak ada kesempatan nak menikah dengan perempuan tu pun tak ada. Nak menikah dengan anak dara Unaizah pun tak ada. Tu ini celaka. Orang kata celaka bodoh saja. Fir'aun Namrud boleh juga harta lah kan, dan juga merasa kaya. Hak ni celaka bodoh tu ni, atau jadi paling celaka orang. Dan Nabi sebut paling celaka. Maknanya celaka rugi ya ni. Akhirat tak ada apa, dunia tak ada apa. Dia berjaya bunuh unta tu, berjaya kat dia, tapi nak menikah dengan anak dara Unaizah pun tak ada. Yang Masdaq nak menikah dengan Sodok pun tak ada. Tapi apa jadi celaka lagi ni? Kita baca lah. Baik. Dengan demikian, mereka menyampaikan dalam ucapan mereka itu puncak kekafiran dari berbagai aspek. Antaranya, yang pertama, ni ada aspek kenapa jadi celaka ni.
Mereka melawan Allah Ta'ala dan Rasulnya dalam bentuk pelanggaran yang mereka lakukan terhadap larangan menyembelih unta betina yang dijadikan oleh Allah sebagai salah satu tanda kekuasaannya. Dia pelanggar peraturan arahan tu, larangan syariat lah. Yang kedua, mereka meminta disegerakan turunnya azab bagi mereka, ya? Namun mereka berhak mendapat azab tersebut kerana dua alasan, iaitu tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dalam firman Allah. Baik, saya nak pergi lagi, nak fahamkan benar ni 154 nah. Ya, tu yang ketiga, mereka mendustai Rasul yang telah menyampaikan dalil. Okey, baik. Baik, kita pergi yang ayat Quran tu. Surah Hud ayat 65. Kata Allah, fa'aqaruha. Depa bunuh unta tu, aqar, depa bunuh unta tu. Faqala, berkata Nabi Saleh, tamatta'u fi darikum salasata ayyamin. Bergembiralah. Tamatta'u ni dia berehat atau bergembiralah. Tamatta'u. Nabi Saleh kata, bergembiralah kamu di rumah kamu selama 3 hari. Ya, zalika wa'dun ghairu makzub. Ini penting ni. Wa'dun ghairu makzub. Janji yang Tuhan takkan dustai. Dia wa'dun ghairu makzub ni, dia sama macam matahari naik pada barat. Iaitu bila dah naik matahari tu, taubat tak terima lagi kan. Walaupun kita ada masa lah, katakan, tak tahulah, katalah kita ada masa, tapi matahari dah naik barat, tak terima dah yang tu. Wa'dun ghairu makzub. Sebab kita akan tengok nanti, mereka ada masa 3 hari tu. Tu yang kita rehat di rumah 3 hari tu. Tapi within those 3 days tu, mereka tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa dah. Itu yang kita kata hukuman terhadap pembunuh ataupun terhadap penduduk Samud ini, dia bersifat fizikal dan mental. Betul-betul kacau otaknya orang muda kata. Depressed so much. Berdiri sikit lagi. Iqamah solat isyak 13 minit 26 saat. So saya ikut yang tu nak. Baik. So tuan-tuan, ulama menyebutkan bahawa ketika mereka menyembelih unta itu, orang yang pertama kali menyerang unta itu ialah Qidad bin Salif laknatullah alaih, sehingga unta itu terpelanting jatuh ke tanah. Lalu mereka beramai-ramai membunuh dan memotong dengan pedang mereka. Ketika anak unta mengetahui akan perkara tersebut, ia lari ke atas gunung dan menjauhi mereka dan melenguh sebanyak 3 kali di atas gunung. Okay? Kata Nabi Saleh, tamatta'u fi darikum salasata ayyamin. Baik. Selain daripada hari, iaitu baik. Mereka tidak iaitu di bawah tu nah. Selain hari tersebut, mereka tidak juga percaya dengan janji Nabi Saleh yang telah disokong oleh bukti kebenarannya, bahkan kepentingan harinya. Mereka justru merancang pembunuhan terhadap Nabi Saleh. Dalam dugaan mereka, Saleh akan segera menyusul kerana kematian untanya. Baik. Contohnya macam ni, bahasa mudah dia. Depa bunuh unta tu hari sekian-sekian hari Rabu atau hari Selasa. Di sini ada tak? Hari Rabu. Depa bunuh unta tu hari Rabu. Maka bila depa dah bunuh dah, depa pergi cabak Nabi Saleh pula. Nabi Saleh kata, apa bunuh? Tapi saya buka satu riwayat petang tadi, saya ambil dalam, saya tak boleh nak tak ada nak print. Riwayat sirah kata Nabi Saleh tengok sendiri unta tu dan Nabi Saleh menangis. Menangis Nabi Saleh itu dengan bakaan syadida, tangisan yang sangat takut. Nabi Saleh tengok mentakut. Macam mana apa gamak bunuh unta ni? Ini unta Allah. Satu ialah unta Allah bermaksud kita semua milik Allah, kan? Tapi nak bagi tahu itu yang apa minta khas, dia keluar lain daripada sains, lain daripada sunnatullah, miracle. Sebab tu disebut unta Allah, Maka dia pun berani bunuh. Begitu. Maka terkejut Nabi Saleh, takut dan menangis. Maka Nabi Saleh beritahu kat mereka, hampa bergembira 3 hari, nanti akan mai satu benda, janji Allah wa'dun ghairu makzub, yang takkan Tuhan mungkiri janji ni selepas 3 hari itu. Baik, kita cerita pembunuhan yang mereka lakukan itu berlangsung pada hari Rabu, pada petang hari ke-9 orang sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bermaksud hendak membunuh Saleh pada malam hari itu. Bila Nabi Saleh, bila mereka habaq Nabi Saleh beritahu bergembira hamba 3 hari, mereka jadi cuak. Kenapa 3 hari? Bila bagi timing macam tu tuan-tuan, jam kita, baik tak payah habaq apa. Tu ya, tu setuju. Dalam dunia pun lagu tu kan.
kita kata nak kena cucuk, nak kena tebuk gigi masa sekolah dulu kan. Allah, dia bagi senarai bilangan, kita tunggu bilangan tu. Takut tu. Baik tak payah abang. Baik tak payah abang. Pi terus senang. Tapi bila abang duk tunggu aku nak kena tebuk gigi sat gini, duk tunggu banyak tu takut tu. Dia tahu tarikh dah cukup takutnya. Tahu masa, tahu giliran kan. Cukup serayau. Sama macam kes ni, apa sebab 3 hari duk susah hati betul. Pening bala pula ni kita bunuh Nabi Soleh tu eh. Baik, saya sambung. Keinginan mereka untuk melakukan pembunuhan terhadap Soleh dan keluarganya di malam itu sudah bulat dan berkecamuk, seakan sudah diubun-ubunnya. Maka ketika malam tiba, mereka bermaksud mendatangi Soleh, Nabi Soleh. Lalu Allah mengirimkan batu-batu yang melempari ke 9 orang tersebut dan mengirimnya lebih dahulu ke neraka sebelum kaum Samud menyusul mereka. 9 orang ni kena awal lagi. Pasal depa malam tu juga depa pergi nak bunuh Nabi Soleh. Pasal depa dihantui. Nabi Soleh kata tak apa, 3 hari tunggu 3 hari lepas tu apa boleh sakit. Dia susah hati. Susah hati dah. Baru kena ayat dah. Tuan-tuan, kita di tempat kerja bila bos kata I am watching you. Saya perhati susah hati tuan-tuan. Buat kerja apa pun tak kena. Baru dia kata lagu tu kan. Lagu tu Nabi Soleh kata tu baru bos, ni Nabi. Nabi Soleh kata 3 hari. Lepas tu baru boleh sakit. Dia pun tak turun duduk. Maka dia berkata malam ni juga kita pergi bunuh Nabi Soleh. Malam tu mereka ditimpakan dengan batu-batu daripada neraka yang dilemparkan oleh Allah kepada mereka. Baik, keesokan harinya hari Khamis. First day lah. Dalam kiraan itu betul tak? Okey. Baik. So, Rabu bunuh, malam tu mereka mati 9 orang. Hari Khamis dalam kiraan first day. Ni kaum Samud yang lain yang subahat ni, termasuk Unaizah semua ni nak kena apa ni? Okey, baik. Esokkan harinya hari Khamis yang merupakan hari pertama disaksikannya itu, wajah kaum Samud mendadak jadi kuning. Penduduk Al-Hijr, penduduk Samud, kaum Samud ni mangkit-mangkit pagi Khamis ni hari pertama tu, tengok isteri sebelah kuning, tengok anak kuning. Tahu apa muka apa kuning, pakai bedak apa? Bila dia kata abang pun kuning, dia pi cek di luar, semua muka jadi kuning. Itu tanda apa? Itu tanda Tuhan kata apa? First day counted. Macam tu lah. Check. Nak apa? Hampa jangan duduk tunggu saja. Aku tak bagi sakit. Tuhan tak bagi sakit. Tuhan boleh buat sakit perut kau, sakit gigi. Dah. Tuhan bagi warna ya. Susah hati tak ada dah Tuhan. Susah hati tak ada dah. Tu saya duk baca sirah ni, saya rasa hebat semualah. Psikologi dan physically. Kan? Dia pun tak tahu duduk walaupun muka jadi kuning, dia tak sakit apa pun. Tapi kita, ya Allah, ni hari pertama ni maksudnya ni. Susah hati dah. Okey, baik. Dan pada petang hari itu mereka semua berkata, sehari telah berlalu daripada ketentuan 3 hari yang dijanjikan Soleh. Allah, sehari lepas dah. Esok hari kedua ni, nak pergi hari ketiga, tak tahu nak jadi apa ni. Susah hati dah tuan-tuan. Tuhan baru tanda warna di muka ya. Bukan Tuhan bagi sakit lagi. Tertekan ya, kita menjangkaukan tuan-tuan, tahun depan kadar depression dekat Malaysia naik mendadak. Itu kita kena bersedia lah kawan-kawan. Depres ni bukan semua orang dia kena tekanan, serabut, body kena depres dah. Kadang-kadang dia buat kata dia melelong, dia tak ingat sampai dia terlupa jalan dia. Dia tak terlupa jalan dia, tetapi dia dipandu oleh habit dia, bukan otak dia. Itu tanda dia depres. Dia ada tanda-tanda depres. Tuan pernah jadi naik kereta balik kerja. Kono tadi malah otak dia fikir kot lain ni. Itu ada tanda-tanda depres. Depres tak semestinya tertekan, tadi nyamatan dia. Tanda-tanda di bunga-bunga dia ada. Jangan duduk seorang-seorang banyak sangat, kena pergi bergaul. Main kuliah banyak, jadi kita bersosial kita kurang depres. Tapi tengok orang juga nak bersosial pun takut dengan bersosial tu lagi depres, masalah. Baik, teruslah. Lagi 6 minit. Maka tuan-tuan, hari kedua. Baik. Pada hari Jumaat, yakni hari kedua, wajah mereka tadi yang tadinya kuning jadi merah. Bukan jadi elok balik, tukar merah pula. Maknanya apa? Second day counted. Ibarat macam tu lah. Hari kedua ibarat lagu tu lah. Ni hari kedua nak bawa Tuhan kira apa jangan ingat Tuhan lupa. Kemarin kuning kami tanda dah hari pertama, ni hari kedua. Sebagai tanda dia, kami cat muka berwarna merah. Begitulah bahasa budak dia. Maknanya tak terlepas. Tuan-tuan, kalau kita salah seorang di antara mereka tu nak jadi apa? Nak tobat? Tak boleh tobat dah. Ni wa'dan ghairu maghzub. Tak mau tak balik dah azab ni. 3 hari ni is the fasa untuk apa menderita ya. Tu saya kata bahaya kan tuan. Pasal bercambak untuk Allah Taala. Pasal apa kaum Samud yang lain kena? Pasal dia subahat dan pakat.
Depa yang lantik 9 orang tu. Tuan-tuan, depa duduk dalam tempoh ni nak pergi jumpa Nabi soleh, nak minta ampun, tak boleh, nak tobat pun tak boleh dah, pasal wa'dun ghairu makzub, janji yang dah gezek dah, tak ada patah balik dah. Tak boleh lari mana dah. Apa lah ni 3 hari ni duduk untuk terima, nak kena apa asal lagi ni? Esok ni nak kena apa? Lah duk tanggung 3 hari tu dah cukup derita dah tuan-tuan. Kita buka dalam Sahih Muslim cerita pasal roh ketika mana dicabut daripada nyawa. Panjang hadis tu tuan-tuan. Roh orang, Nabi sebut 2. Roh orang beriman yang malaikat akan turun bawa sutra yang dinaikkan ke langit dengan disebut, dipanggil dengan sebaik-baik nama kan. Kemudian turun balik ke bawah, datang orang lelaki kepada dia, cantik wajahnya, sedap panggilannya, maka roh ni tanya, siapa kamu? Lelaki dia kata, akulah amalan kamu yang baik. Maka dibagi tahu kepada kita, kepada penjaga kubur agar diluahkan kubur kita seluah-luahnya kan. Kemudian diperlihatkan kepada kita syurga yang akan kita masuk nanti. Psikologi tu, maknanya kita tak sabar nak masuk tengok dah. Dan untuk yang roh yang jahat sebutkan, berkecamuk roh di badan sampai kaki tu, tak mau keluar. Sampai malaikat rentak tarik keluar, naik di langit. Sepanjang langit ni orang penduduk langit pakai maki ni, busuk ni roh siapa ni, busuk ni roh siapa ni. Sampai di atas dia lempak ke bawah pula. Jadi ni banyak, saya bagi cepat-cepat ya. Masuk ke kubur, tengok satu orang lelaki main, punya hundur. Lelaki ni kata, hang ni siapa? Akulah amalan hang. Buat tanya orang ni. Maka disempitkan kubur, diperlihatkan dalam kubur itu azab neraka yang dia akan kena nanti. So masa ni dalam kubur dia nak sembahyang tak boleh dah. Tunggu tengok aku nak kena ni nanti. Ui tuan-tuan, tak boleh bayang tuan-tuan macam mana perasaan tu. Banduan akhir yang dia tahu dah tarikh dia akan mati. Tarikh dia tahu kan, tapi dia tahu lambat. Dia ada tempoh menunggu dia. Okey. Ada satu kisah benar berlaku di Texas, Amerika Syarikat, tentang satu orang lelaki. Allahu Akbar. Cerita tu sedih juga lah, pasal dia dihukum bunuh kerana membakar anak dia. Okey, tapi padahal dia tak bakar buah anak dia tu. Okey, dia tak bakar buah anak dia, tapi lepas dia dah mati lama dah, barulah kerajaan bongkar balik kisah dia tak bakar pun. Orang boleh tuduh dia pasal sentimen, persepsi, sebab masa bomba mai dia duduk di luar, dia duduk teriak di kaki 5 ni, anak duduk bakar di dalam. Jadi orang tuduh dia bakar. Bila kaji balik, depa kaji sampai panggil profesor yang pakar bagan api tau. Cerita ni duduk dalam sejarah dunia, cerita terkenal. Allahumma salli Muhammad. Sampai dia filmkan cerita ni pasal lelaki ni. Tak main nama dia. Maka tuan-tuan, dia dah mati dah. Dia mati kena apa? Injek masuk racun tu kan. Rupanya diperakam statement dia masa awal dia kata apa? Dia tak masuk dalam selamatkan anak dia sebab api dah marak dah. Anak dia dah mati dah. Dia tak sanggup tengok anak dia sedang menderita tu, dia kata. Kerana out of terlalu sayang, dia tahap sayang itu terlalu tinggi sampai dia tak boleh tengok. Dia tak boleh tengok. Tak tahu tuan-tuan, saya rasa orang lelaki lebih kurang saya sama. Saya anak kecil tu, zaman dia cucuk, duk kena cucuk, saya tak masuk tengok. Bini saya duk marah, tolonglah pegang saya kan. Bini anak nak cucuk. Saya takut, saya duduk kat dalam kereta. Bukan takut dengan anak tu, dia tak boleh tengok, dia teriak. Jadi guna tau. Bila saya baca sejarah tu, saya rasa aku boleh faham naluri dia ni. Dia duduk di luar apa, dia tak boleh tengok dia anak kita teriak tau. Bukan kita tak mau tolong tu, tapi kita tak boleh tengok. Katalah saya macam tu. Bila hari dia kena cucuk kan, zaman umur sebulan 2 bulan tu kan, saya tak boleh tengok, saya duduk di luar. Selesai cucuk baru saya pergi. Bukan orang kata, jom jantan apa tinggal anak. Bukan, kita tak boleh tengok. Saya cara guna tau. Mungkin lelaki ni buat asal lagu tu ya. Pasal apa saya pergi main sana kan, semua ni tu dengan seminit lagi ni. Baik, tapi nak beritahu kata itu hari kedua. Baik, mereka berteriak mengadu, telah berlalu 2 hari daripada ketentuan. Mohon disegerakan azab. Dia pun tak larat dah. Saya tekanan otak ni lagi teruk daripada tekanan fizikal. Mai terus azab. Ini dipanggil dalam kaunseling in vivo exposure. Kita beratuk ramai-ramai nak berkatan sunat. Ramai-ramai. Tok Mudin kata siapa nak main dulu? Kerana terlalu takut, kita bangkit dulu. Betul tak? Pasal kita tak mau tengok. Lagi duk tengok orang lagi susah hati. Kita pergi dulu apa? Sama. Ya. Main tu esok nak kena hari pula nak muka. Tak boleh tahan lah. Penderitaan mental itu. Mental torture tu tak boleh terima lah. Dia pun mohon disegerakan azab. Pada hari ketiga, kondang tu. Pada
pada pagi hari ketiga dan di hari-hari mereka bersenang lenang, iaitu hari Sabtu, wajah mereka berubah menjadi warna hitam. Hari ketiga, Khamis, Jumaat, Sabtu, wajah mereka yang tadinya kuning, merah jadi hitam. Dan hitam dia beritahu dah, habis ni hari ketiga, this is the last day, esok nak jadi apa ni. Maka pada petangnya, petang nak penghujung, nak masuk hari keempat dah, mereka semua berteriak, histeria, dia terjemah dan histeria. Oh, sungguh benar-benar tiba saat turunnya azab. Mereka tak tahu nak kata dah, punya takut lah. Maka tak tahan dah, takut nak nanti nak jadi apa esok ni. Nabi Saleh kata 3 hari, Rabu kena Khamis kena muka jadi kuning, Jumaat muka jadi merah, Sabtu muka jadi hitam, mai ke petang dia duduk melengung teriak, jadi apa esok ni. Maka memasuki hari Ahad, mereka duduk menunggu bulan depan kita sambung kita punya kuliah. Bulan depan lah, insya-Allah. Apa nak jadi ni? Nak berhenti terus pun macam panjang ni. Kita sambung bulan depan. Wallahu taala alam apa azab kena kat depa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ahdina fi dayatil arifin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al la fila wa la ma'ana wa la matba'una syaqqa wa la matuda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.